dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul. Dan insya-Allah pada malam ini walaupun dalam alam maya kita diberikan kesempatan untuk meneruskan program kita. Mungkin telah tak dapat dibuat pada hari Isnin dan Selasa kerana saya travelling, tak dapat nak membantu meneruskan program kita itu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita cuba sambung apa yang telah kita bincangkan. Jadi saya nak mulakan dengan syahadah. Marilah sama-sama kita bersyahadah, membetulkan kita punya keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Walaupun mungkin kita sibuk dengan urusan masing-masing, kita dalam keadaan yang berbagai, kita bersyukur pada Allah. Sentiasa kita memperbanyakkan syukur kita, yang memperbanyakkan apa yang kita gambarkan sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita sentiasa merasakan dalam diri kita bahawa kita amat memerlukan Allah. Kita amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah kita akan berjaya. Kita tak akan menang melainkan kita berada bersama-sama dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertama-tama tuan-tuan, marilah sama-sama kita melihat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin kita telah beberapa kali kita baca, kita ulang. Saya nak mulakan dengan ayat Allah. Sementara itu saya nak tengok kalau ada orang yang nak masuk, kita boleh bagi dia masuk dulu lah. Baik. Ayat Allah ini kita mulakan dengan ayat surah Al-Imran, ayat yang selalu kita baca. Saya nak ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada satu tanda, telah ada bukti bagi kamu bahawa peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang, iaitu satu pasukan itu orang-orang Islam
yang berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama mereka, agama Allah. Dan yang satu lagi golongan kafir yang musyrik, mereka musuh Islam. Mereka yang kafir itu melihat orang Islam itu dengan pandangan mata kasar mereka, 2 kali ramai berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongan kepadanya. Dan sesungguhnya pada peristiwa ini terdapat satu pengajaran bagi mereka yang diberikan keinsafan, iaitu orang-orang yang diberikan basirah, iaitu mata hati. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada hari ini nak kena rasa bahawa kita masih lagi di dalam keadaan dan berperjuangan, iaitu selagi al-haq dan batil itu berada di hadapan kita, maka al-haq dan batil itu akan sentiasa bertembung, itu sunnah dia, itu peraturan Allah. Allah berfirman di dalam surah yang lain, Al-Baqarah ayat 217. Apa Allah firman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat kembalikan kamu kepada kekufuran, murtad, sampai kembali kepada keluar daripada agama. Dan seandainya an dinikum in istata'u. Jadi peperangan yang berlaku di dalam pertembungan di antara al-haq dan batil ialah untuk merosakkan agama, merosakkan agama. Jadi situlah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa mereka sentiasa membuat kesombongan, mereka sentiasa membuat makar, kejahatan. Jadi insya-Allah kita akan melihat pada hari ini sebahagian daripada perkara-perkara yang mereka rancang. Saya ulang sedikit, saya rangkumkan sedikit apa yang mereka buat sekarang, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa mereka akan sentiasa merancang untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Istikbara fil ard wa makra syai' wa la yahiqqul makru syai' illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillah tabdila walan tajida li sunnatillah tahwila. Ini surah Al-Fatir ayat 43. Allah menggambarkan kepada kita kerana kesombongan mereka, istikbara. Mereka ni sombong. Siapa dia? Iblis sombong. Dia kata apa? Dia lebih baik daripada Adam, sombong. Jadi begitu juga dengan pengikut-pengikutnya, istikbara. Kerana kesombongan mereka di atas muka bumi ini, wa makara syai', maka mereka merancana dengan perancangan yang jahat. Jadi mereka buat pakatan jahat, mereka buat kita kata planning jahat, kan. Dan Allah gambarkan wala yahiqqul makru syai', dan tidaklah sebenar-benarnya perancangan jahat itu illa bi ahli, akan kembali pada mereka. Jadi Allah gambarkan dia buat jahat, tapi kita jangan takut. Kenapa? Kerana kejahatan itu akan kembali kepada mereka. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya itu adalah perkara-perkara yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum ini. Jadi sebelum kita kena perancangan jahat mereka ni, sebenarnya orang sebelum kita pun dah kena. Rasulullah SAW pun dah kena. Sahabat-sahabat dia dah kena. Para nabi dan anbiya dan rasul sebelumnya pun dah kena. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati perubahan kepada apa yang berlaku dalam sunnah Allah, peraturan Allah. Maknanya Allah SWT menyatakan tidak ada perubahan dan tidak ada apa digambarkan sebagai penyimpangan. Jadi kita akan melihat bahawa mereka akan rancang. Jadi sebab itulah pada hari ini saya nak sentuh sedikit berkenaan big reset. Saya nak sambung sikit. Sebenarnya tuan-tuan, mereka macam mana mereka merancang? Kita ulang balik. Bagaimana yang pertama sekali, mereka nak menguasai dunia. Mereka nak menguasai dunia pada tahun 2015, 2016, 2014, 15 dan 16. Banyak presentation peringkat antarabangsa menunjukkan akan berlaku bioterorism.
Ini digambarkan sendiri oleh Bill Gates, digambarkan sendiri oleh Rockefeller Foundation, digambarkan oleh pemimpin-pemimpin dunia yang ada pada hari inilah dalam presentation mereka, ceramah-ceramah mereka di peringkat antarabangsa. Bill Gates menyatakan 2015 akan berlaku serangan bioterorisme. Kemudian bioterorisme itu digambarkan sebagai virus, sebagai coronavirus. Dan kemudian begitu juga digambarkan sebelumnya pada tahun 2010, Rockefeller Foundation di bawah laporan yang dibuat oleh mereka menyatakan bahawa akan berlaku serangan-serangan berbentuk bioweapon, chemical weapon, dan mereka gambarkan berlaku pada 10 tahun, maknanya lebih kurang 2020 lah. Jadi sinilah kita lihat mereka dah sebut dah tentang perkara-perkara tersebut sebelum berlakunya apa yang ada. Walaupun orang kata itu sebagai prediction, sebagai ramalan sebagainya, tetapi sebenarnya mereka bukan hanya ramalan, tapi mereka nak memberitahu apa yang berlaku. Sebab Allah gambarkan mereka melakukan wa makrasy, dalam ayat tadi kan, wa makrasy, iaitu mereka akan melakukan perancangan jahat ke atas setiap sesuatu. Jadi untuk itu maka mereka telah melakukan dengan pandemik itu, dengan coronavirus dan pandemik itu, maka berlakulah kan satu perancangan yang besar disebut Agenda 21 yang telah dirancang sejak daripada tahun 1971. 1971 ini adalah ketika penubuhan World Economic Forum. World Economic Forum yang telah ditubuhkan pada tahun 1971, iaitu kurang lebih 50 tahun daripada tahun 2021. Jadi sinilah kita lihat bagaimana daripada apa yang digambarkan oleh mereka, bila pandemik tu berlaku, maka dicerita lagi, maknanya ditambah lagi dengan pemberitahuan kepada kita bahawa akan berlakulah satu reset yang besar, satu great reset. Maka great reset ini sebenarnya dia bukanlah pandemik itu sendiri, sebab normal dikata disebabkan oleh pandemik, virus, ramai matilah sebagainya, maka kita perlu kembali kepada vaksin, kembali kepada norma baru dan sebagainya. Maka mereka pun mencadangkan great reset pada tahun 2020 di Davos. Di Davos mereka telah menyatakan diperlukan kepada great reset. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebenarnya serangan tu ada 3 serangan yang kita akan tengok secara detail supaya kita melihat apa yang berlaku dan bakal berlaku mengikut apa yang mereka ceritalah. Yang pertama sekali, mereka kata ia akan memberi kesan norma baru daripada pandemik ini. Akibat daripada pandemik ini akan memberi kesan kepada, yang pertama sekali lah, ekonomi. Disebut ekonomi akan ada masalah. Ekonomi ni masalah macam-macam lah, disebutlah masalah makanan lah sebagainya, masalah trading dan sebagainya, ekonomi. Dan kemudian yang kedua, masalah environment, masalah cuaca. Dan yang ketiga ialah masalah dari sudut society, manusia, masyarakat. Manusia, masyarakat. Jadi sebenarnya great reset ini dia akan pergi kepada 3 perkara ni. Jadi walaupun kita dengar macam-macam ekonomi dan sebagainya, tapi yang pertama sekali aspek ekonomi, yang kedua aspek environment, maknanya bencana. Jadi kita tengok banjir sebagainya, ini sebahagianlah daripada yang berlaku sekarang ni. Dan yang ketiga ialah dari aspek society, masyarakat. 3 perkara ini adalah merupakan keyword, key point, bukan keyword lah, key point untuk menguasai dunia. Nak kuasai dunia, keyword dia, key point dia ialah yang pertama sekali ekonomi, yang kedua ialah environment, cuaca, yang ketiga ialah kan disebut sebagai social, society. Jadi ketiga-tiga ini sekiranya ada masalah, maka akan berlakulah suatu yang besar, iaitu akan berlaku apa yang kita gambarkan sebagai masalah yang akan mengubah dunia. Ini disebut. Jadi bila tiga-tiga ni berlaku serentak, kita kata bencana ni serentak, bencana ekonomi, akan berlaku bencana ekonomi, seperti contohnya mereka akan membuatkan masyarakat dunia ini miskin, papa, susah, akhirnya terpaksa meminjam, terpaksa
meminjam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, saya benar-benar ingin menyatakan di sini bahawa memang pinjaman ni salah satu cara yang mereka akan guna untuk nak mengikat manusia. Pinjaman dengan pinjaman. Walaupun pinjaman tak ada interest. Walaupun pinjaman tak ada interest. Sebab bila pinjaman ni, kita dah letak tangan kita kat bawah, kepala kita kat bawah. Pinjam nak tunjuk je kan. Jadi sebenarnya pinjaman itu adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang mereka rancang dari sudut ekonomi. Dan kemudian dari sudut environment, bencana alam, kita akan bincang nanti kenapa bencana alam. Dan kemudian selepas itu dari sudut yang lainnya ialah dari sudut sosial, dari sudut kemasyarakatan dan kemanusiaan. Baik. Jadi pada malam ini saya nak sentuh satu benda yang mungkin kita sebut sebagai Great Reset ini, yang impact pertama ialah ekonomi. Impact pertama saya tengok ialah ekonomi. Dan sebenarnya saya bukan nak cerita tentang Great Reset sangat. Lepas besok mungkin, lusa mungkin, hari ini kita buat tentang sebenarnya Great Reset ni apa yang tersurat, apa yang tersirat. Apa yang tersurat, apa yang tersirat dari sudut ekonomi. Jadi dia kata ekonomi sekarang susah teruk. Orang dengan sebab bencana alam, dengan sebab pandemik, normal baru, kita kata negara-negara terpaksa berhutang, negara-negara terpaksa orang-orang terpaksa dalam keadaan susah kena berhutang. Kemudian kerajaan pun offer hutang. Hutang juga kan. Bukan kita nak develop sesuatu yang positif, tapi offer hutang, nak menyusahkan lagi. Jadi nak sebut kat sini kan. Jadi yang pertama sekali ialah dia akan menggunakan itu untuk nak melaksanakan dia punya agenda dia. Jadi economic attack intensifies. Mereka akan menyerang aspek-aspek ekonomi. Baik. Saya nak sentuh sikit tentang apa yang kita gambarkan sebagai big reset ataupun great reset ini. Di mana di dalam great reset ini saya ada buat kajian sikit, saya tengok dan dekat agenda awani pun ada keluar Great Reset. Tapi saya tak tengok habis lah. Cumanya saya tengok dia punya ke depan, dia punya mukadimah itu kan, saya tengok, saya dapat baca lah. Jadi mereka nampak Great Reset ni sebagai satu yang perlu. Begitu juga kita melihat sebahagian daripada kita pun dah mula bercerita tentang Great Reset. Great Reset dari sudut antaranya ekonomi. Semasuklah reset Malaysia, nak reset semula. Baik, jadi kita lihat malahan ada satu parti disebut Parti Bangsa Malaysia yang menjadikan agenda Great Reset 2030 tu sebagai agenda mereka. Dan mereka ni adalah golongan-golongan muda. Golongan-golongan kita kata peringkat 20-an, 30-an mungkin. Dan golongan ini menyatakan bahawa mereka bersama dengan agenda Great Reset. Jadi Great Reset ni apa dia? Apa dia Great Reset ni? Jadi kalau kita tengok secara umumnya kan, di atas muka bumi ni ada dua jenis pandangan lah Great Reset ni. Jadi yang pertama sekali, pandangan yang mengatakan bahawa baik, Great Reset ni bagus. Great Reset ni adalah suatu yang akan membawa satu perubahan kepada dunia, sehingga dunia akan menjadi satu tempat yang adil, fairer. Dia kata akan menjadi satu tempat yang lebih adil, lebih sempurna pembahagian hartanya dan sebagainya. Dan di satu pihak pula mengatakan bahawa Great Reset ni adalah satu konspirasi. Macam mana yang kita sebutlah dari peringkat awal lagi, kita kata Great Reset ni mesti kita berhati-hati. Kenapa kita kena berhati-hati? Kerana Allah gambarkan kepada kita tadi, yang pertama sekali, sebenarnya kalau kita tak berhati-hati, maka kita akan berpaling daripada din. Macam mana Allah gambarkan, wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka tidak henti-henti untuk memerangi kamu. Yuqatilunakum, memerangi kamu. Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum tu perang. Perang. Jadi mereka tak henti-henti akan memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah kamu murtad keluar daripada agama kamu. Jadi maknanya mereka perang ni, tujuan ni supaya kita keluar dari Islam. Jadi bila kita habis bincang Great Reset ni, kita akan nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi kita hari ni, oleh kerana ada orang yang mengatakan bahawa Great Reset ni baik, maka malam ni sikit saya nak sebut secara objektif. Secara objektif, mana
Great Reset ni okey ke tak okey? Kan? Dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi. Jadi kita tengok di sini Yang pertama sekali, oleh kerana Great Reset ini dia punya tujuan dia untuk merubah seluruh dunia ini, kan? Dan cara dari sudut ekonomi, Great Reset ini nak ubah seluruh dunia dengan cara ekonomi, dan kemudian dia mahu mengubah juga bagaimana cara kita menggunakan duit. Duit pun dia akan ubah, menggunakan wang ataupun dinar, emas sebagainya. Jadi sebab itu amat penting untuk kita tengok secara objektif, secara saksama, kita panggil secara saksama. Jadi kita ni nak cakap kepada orang muda-muda ni, tak okey ustaz. Apa yang tak okey? Baik, saya tak faham apa yang tak okey tu. Baik. Baik, jadi nak sebut dekat sini, kita akan malam ni kita akan tengok Great Reset ni dari sudut ekonomi, okey ke tak okey? Itu maksud dia kan, tak okey kan, macam tu kan. Baik. Jadi yang pentingnya ialah kita kena tengok, dan kita kena tengok betul-betul, kerana ia adalah merupakan satu agenda sekarang ini, yang mana agenda ini sebenarnya akan mengubah seluruh dunia. Bagaimana cara kita menangani masalah ekonomi. Dan ekonomi ni dia meliputi semua aspek kehidupan. Kita sebut dari sudut aspek ekonomi dulu. Aspek kehidupan. Jadi kehidupan ni maknanya cara kita berpakai, cara kita hidup, standard of living dan sebagainya, semua dia bergantung kepada ekonomi. Dan mereka mahu merubah dunia ini. Jadi oleh kerana mereka nak merubah dunia ini, maka sudah tentulah kita kena tengok betul-betul, kena faham betul-betul, sebab lepas ni kita akan berhadapan dengannya. Jadi sebenarnya sejak tahun 2020 lagi, dia telah memperkenalkan Great Reset ini secara intensif, dan antaranya bagaimana yang digambarkan oleh World Economic Forum, Klaus, Schwab Klaus, dia kata apa? Dia kata you will own nothing but you will live happy. You will be happy, itu juga. Jadi maka bila kita tengok tu, you own nothing, kamu tak memiliki apa-apa tapi kamu hidup happy, kita mengatakan ini seolah-olah seperti authoritarian. Maknanya ada orang kontrol kita. Jadi kita dah sebut dah benda ni. Jadi sebahagiannya pula kata sebenarnya Great Reset ni bagus. Kenapa? Kita nak reset semula ekonomi dunia. Betulkan semula ekonomi dunia ni, supaya ekonomi dunia akan menjadi lebih baik lagi. Ekonomi dunia akan menjadi lebih adil kepada semua orang. Kenapa? Kerana kita hari ini dikuasai oleh kapitalisme ataupun komunisme. Jadi kita nak ubah semua tu menjadi suatu yang lebih baik, iaitu Great Reset. Jadi apa sebenarnya? Untuk kita melihat ini, nombor satu, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan untuk kita melihat, nak melihat sesuatu tu dengan kacamata yang tersirat. Kacamata yang tersirat dengan pandangan iman. Maka untuk melihat dengan sesuatu tu, Great Reset ni bagus tak bagus, nombor satu kita tengok apa Quran kata. Quran kata apa? Yang pertama sekali, apabila kamu melihat musuh-musuh kamu mengemukakan sesuatu, maka kamu kena hati-hati. Ni saya cakap poin-poin dia. Kena hati-hati. Jadi siapa yang buat Great Reset ni? Kita akan tengok sekejap. Tengok dengan hati-hati. Kemudian Allah gambarkan juga macam ayat yang saya baca tadi, wala yazaluna yuqatilunakum, tidak henti-henti mereka memerangi kamu. Jadi kita ni sebenarnya di dalam mod peperangan yang bukanlah senjata, tetapi peperangan yang berbagai, termasuk ekonomi. Bismillah. Jadi kat sinilah kita digambarkan kepada kita, kalau kita nak tengok tentang kebenaran, yang tersurat nampak cantik, yang tersirat, pertama tengok ayat Quran dulu. Siapa yang membuat itu? Kalau yang buat itu Yahudi dan musyrikin, kita kena hati-hati. Kenapa? Sebab Allah gambarkan mereka musuh. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan
mereka manusia itu mereka yang memusuhi kamu, maknanya memerangi kamu, dari kalangan Yahudi dan dari kalangan musyrikin ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kalau hak bawa tu orang Yahudi Zionis, yang bawa tu musyrikin, kita kena hati-hati. Itu ayat Quran suruh kita begitu. Dan kemudian untuk kita melihat yang itu, kebenarannya itu, maka kita lihat pula setelah kita ikat dengan Quran, baru kita akan nampak yang tersirat tadi. Maka kita tengok pula apakah dia yang tersirat di sebalik yang dicadangkan. Yang sebalik yang dicadangkan. Maka kita melihat di sini, yang pertama sekali bila sebut the great reset, reset yang besar seluruhnya, maknanya dia nak reset apa? Yang pertama ekonomi, yang kedua cara hidup, norma hidup baru, dan kemudian dia akan nak reset juga termasuk sosial dan agama. Baik, jadi bila kita sebut great reset ni, sebenarnya nombor satu kita nak tahu siapa di belakangnya. Siapa orang yang promote great reset ni? Kita nak kenal ni. Macam kita nak sebut berkenaan dengan apa namanya penyelesaian COVID-19 melalui vaksin. Contoh kan. Jadi kita nak kena tahu vaksin ni siapa punya vaksin, kena tahu. Kena tahu siapa dia. Kemudian kena tahu pula siapa yang untung kalau hasil penjualan vaksin tu, contoh. Jadi untuk great reset ini, yang pertama sekali kita nak tahu siapakah orang di belakang the great reset ni. Ini nombor satu. Bila kita tahu siapa orang belakang the great reset ini, baru kita tahu, oh ni dia rupanya yang duk cakap great reset ni bukan orang muda yang duk cakap pasal bangsa parti bangsa Malaysia tu, bukan dia. Dia tu Gurkha je kan. Gurkha ni yang mengikut je. Mungkin dia upah je. Sebenarnya siapa di belakangnya tu? Jadi yang pertama sekali kita nak tengok sesuatu, nak mengkaji sesuatu. Bila ada perkara yang berlaku, kita tengok siapa dia di belakang great reset. Yang kedua, siapa yang bermanfaat. Bila great reset ni berjalan, ekonomi dia reset semula, siapa yang bermanfaat? Ini kita dua soalan kita nak jawab malam ni. Dari dua soalan ni kita akan faham, oh great reset ni rupanya apa. Ini dari sudut ekonomi. Yang pertama dari sudut Al-Haq tadi, Quran, Allah dah sebut dah. Kita kena berhati-hati. Kalau yang bawa tu musuh Islam, kita kena berhati-hati. Sebab mereka ada makar, mereka ada perancangan jahat. Allah sebut dalam Quran tadi kan. Jadi yang pertama sekali kita kena berhati-hati. Untuk lebih adil, maka kita kena apa? Kita kena tengok semula great reset ni baik. Great reset ini siapakah yang di belakangnya? Siapakah orang yang di belakangnya? Dan siapakah orang yang benar-benar bermanfaat, dapat keuntungan daripada great reset ini? Apabila mereka mempromotkan, apabila mereka kita kata memperkenalkan great reset ini, yang kononnya akan menjadi solusi yang terbaik kepada dunia dan akan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, lebih adil, sempurna untuk kehidupan. Jadi great reset ni yang kita faham sekarang ni, bila dia bercakap pada awam, pada umum, maka dia kata inilah satu perancangan. Inilah satu perancangan yang mana mereka ini adalah merupakan yang akan membawa kepada solusi, membawa kepada penyelesaian kepada masalah ekonomi yang kita hadapi pada hari ini. Orang ramai tak ada kerja, kena buang kerja, orang ramai berada dalam keadaan susah. Jadi macam mana nak bagi baik? Ini great reset dia kata, yang akan menjadi tempat untuk penyelesaian. Jadi yang pertama sekali, siapa mereka? Yang kedua, apa yang mereka nak capai? Apa yang mereka nak capai? Siapa yang dapat kepentingan daripada great reset ini? Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, apabila kita menyebut tentang the great reset ini, nak reset ekonomi, nak reset kehidupan sebagainya ini, maka siapakah yang di belakangnya? Tentulah kita mendengar ialah WEF, iaitu World Economic Forum. World Economic Forum ini
adalah merupakan satu organisasi yang cukup berkuasa. Jadi siapa ni WEF ni? WEF ni, the World Economic Forum ini adalah merupakan satu pertubuhan yang telah diasaskan pada tahun 1971. 1971 ni ialah merupakan satu agenda, iaitu mereka ingin melakukan perubahan dunia sehinggalah 50 tahun ni lah, tahun kita ni lah, 2020 2021 ni dia mula. Jadi kalau kita tengok website The World Economic Forum, tuan-tuan ada ni, tengok The World Economic Forum ni, Great Reset dialah tuan punya, dialah ideanya, dialah yang akan implement. Jadi kita tengok dia ni, siapa dia ni, WEF ni. Maka WEF ini ataupun World Economic Forum ni, kalau kita tengok di dalam website dia, kita akan baca apa yang ditulis. The World Economic Forum, saya bacakan, is the international organization, satu pertubuhan antarabangsa for public-private cooperation, untuk public dan private cooperation. Maknanya untuk syarikat-syarikat public dan private cooperation. The forum engage the foremost, jadi forum ini ataupun World Economic WEF ini, dia engage, dia bersama dengan political. Banyaknya foremost ni, nombor satu political leader. Nombor satu political leader. Maknanya dia power lah sebab dia ada political leader. Kemudian business leader. Kemudian juga cultural. Business leader dan cultural ni termasuk agama. Jadi WEF ni, dia bukan sekadar persatuan ekonomi macam dekat universiti ataupun kat sekolah. Persatuan ekonomi, persatuan ekonomi sekolah, kan? Dia terlibat dengan nombor satu, political leader, world political leader. Maknanya ada political leader kat situ, power dia, kan? Dan kemudian dia ada business leader, world business leader. Ini dia punya organisasi engage, dia terlibat bersama. Dan cultural ini termasuklah agama, and other leaders of society. Dia juga terlibat dengan leaders yang lain-lain. Jadi maknanya World Economic Forum ni terlibat dengan pemimpin dunia. Itu power tak power ni. The great reset ni. Apa dia punya peranan dia? To shape global and regional and industry agendas. Untuk membentuk agenda dunia, region dan industri. Jadi itu dia punya makna dia. Dia punya pengenalan dia lah. Inilah The World Economic Forum. Jadi kita boleh tengok macam ini, kan, kita macam masih lagi tak nampak siapa dia ni. Bagus nampaknya ni. Dia ada berpengaruh sebab dia ada semua leader-leader dalam tu. Semua leader-leader dalam tu, kan. Jadi apa lagi dalam website ni kita tengok, kan? Dia tulis dalam description dia, dalam dia punya penerangan, dia kata bahawa the WEF ini, it is independent. Jadi WEF ni dia kata dia tidak bergantung dengan mana-mana. Dia bukan bergantung dengan kerajaan dia independent, berdikari. Impartial maknanya dia tidak bergerak sebelah, tidak ada orang-orang yang kontrol dia. And not tied to any specific interest, dan dia tidak bergantung dengan mana-mana, terikat dengan mana-mana specific interest, kan, kepentingan yang spesifik. Jadi kalau tengok sini baguslah dia bukannya ada, kita kata ada kepentingan tertentu, kan. Dia kata gini, the forum strive in all its efforts. Jadi WEF ni sentiasa berjuang dengan bersungguh-sungguh, all its effort to demonstrate entrepreneurship in the global public interest. Jadi daripada ayat ini kata dia sentiasa berusaha dengan segala kesungguhan dia, usaha dia, effort dia tu untuk menunjukkan atau menghidupkan entrepreneurship, maknanya keusahawanan in the global public interest, kepentingan dunia dan kepentingan awam, while upholding the highest standard of governance, dan di samping itu mempunyai prinsip untuk memimpin, mengurus governance dia, the highest standard, terbaik lah, tak ada hanky-panky, tak ada apa semua. Jadi baguslah, kan. Kemudian
Moral and intellectual integrity is the heart of everything it does. Jadi moral, akhlak dan juga intellectual integrity. Kita kata kewibawaan dia. Tidak ada rasuah, tidak ada apa, adalah merupakan jantung kepada apa yang dilakukan tadi. Jadi satu yang menarik, kita baca dekat dalam dia punya website tu, memang best. Tak ada yang kita kata bukan untuk kepentingan mana-mana, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, bukan untuk untuk orang-orang tertentu, ataupun dia adalah independent, impartial, dia tidak ada berat sebelah dengan siapa-siapa, tidak terikat dengan mana-mana kepentingan individu, kaum dan sebagainya. Itu dalam dia punya tersurat dia, hak tersurat. Cantik, tak boleh nak lawan lah. Ini bagus ni, bagus. Kan? Jadi amat menariklah apa yang ditulis dalam website ni. Mari kita tak boleh kata tak bagus. Jadi Great Reset ni, WEF ni kan, dia kata, kalau disekap begitu, dia kata, contohnya dia kata apa, independent kan, dia tidak bergantung dengan manusia siapa-siapa ke, tak bergantung dengan syarikat mana-mana ke, impartial, dia juga bersifat adil, tidak bertujuan untuk kepentingan mana-mana pihak, not being tied to any specific interest, dia juga tidak diikat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi tambahan lagi ada perkataan moral integrity. Moral integrity sebagai salah satu daripada prinsip asas mereka. Jadi kalau kita tengok balik apa yang mereka sebut ni, World Economic Forum ni bagus. Memang bagus, yang tersurat cantik kan. Kita suka untuk meyakini bahawa apa yang mereka lakukan tu betul. Sebab betul, sebab dia punya objektifnya betul, bersama prinsip-prinsip yang baik, maka tidak ada yang tak baik. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok kat World Economic Forum punya website, memang baguslah macam itu kan. Baik. Tapi cuba kita tengok apa yang tersirat. Ni yang tersirat. Jadi saya nak sentuh yang tersirat ni kan. Yang tersirat, bukan hak tersirat ni kita tahu hak tersirat. Yang tersirat nombor 1 berdasarkan firman Allah. Firman Allah, kalau orang tu orang al-Yahud wal musyrikin, kita kena hati-hati kerana mereka musuh yang ketat. Dan mereka telah isytiharkan perang, wala yazaluna yuqatilunakum. Jadi mereka dah isytiharkan perang kalau ada musuh. Sebenarnya kita cuba kaji siapa belakangnya orang-orang itu, kita kenal siapa mereka. Tapi saya tak nak pergilah kepada individu, kita tengok kepada World Economic Forum sebagai satu organisasi. Maka kita tengok, cuba kita kaji sikit, kita tengok lagi sikit, siasat sikit lagi lah kan. Berdasarkan firman Allah ni, Allah kata apa? Mereka ada perancangan, tapi kita tak nampak. Bagus semuanya perancangan mereka kan. Maka kita melihat apa yang ada, siapa di belakang WEF ni. Jadi tadi tu kita nampak dia punya pengertian dia punya objektif dia punya modus operandi dia. Bagus, semua bagus. Tapi bila kita nak tengok sekarang ni pula, siapa di belakang organisasi WEF ni? Kerana apa? Kerana bahayanya kalau dia tak baik. Kalau dia baik, alhamdulillah. Kalau dia baik, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak baik, dialah yang akan membawa ekonomi dunia. Ekonomi dunia ni, the third ekonomi dunia sekarang ni, dialah yang akan bawa. Maka dialah yang akan bentuk arus ekonomi masa depan dunia ni. Jadi kalaulah kata-kata yang tersurat tu cantik sebagaimana yang tersirat, maka alhamdulillah. Maknanya kalau kita tengok yang tersurat ni, tak boleh nak katalah kita setujulah, baguslah orangnya, bendanya tu bagus, ada integriti, moral integrity, sebagainya. Jadi sekarang ni kita tengok pula, kita kaji sikit, dalam sikit lagi kan. Maka kita tengok WEF ni, dia mempunyai kekuatan keuangan yang kuat. Kekuatan keuangannya luar biasa. Dan dia juga mempunyai political influence yang besar. Jadi dia ada political influence dan dia ada kekuatan keuangan. Ini luar biasa. Ini dua yang luar biasa ni. Yang luar biasa. Malahan di dalam WEF ni ada selebriti. Kita kata seperti Putera Charles, Prince Charles. Kan, Leonardo DiCaprio, Bono. Ini semua merupakan jurucakap dia. Jadi orang yang jadi jurucakap WEF ni bukan sebarang orang ni. Kalau artis tu Leonardo DiCaprio kan, artis yang terkenal, Bono kan. Begitu juga Prince Charles. Jadi dia ada mempunyai
pengaruh yang kuat. Bukan saja power politically, keuangan yang kuat, dia juga mempunyai pengaruh yang kuat. Jadi WF ni dia ada pengaruh yang kuat. Maknanya dia mempunyai merupakan pertubuhan yang cukup berwibawa untuk mengubah arus dunia. Begitulah. Dan kemudian bila kita melihat pula kekuatan dana WF. Dana WF. So dana WF ni kita tengok daripada apa yang saya tengok dia punya tu, pergerakan dia. Seolah-olah dia duit ni tak habis-habis macam itu. Tak habis-habis. Antaranya ialah apabila mereka nak mempromotkan agenda Great Reset ni, dia boleh pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Dan dia boleh buat promotion, buat iklan, buat promosi. Dia boleh buat advertisement. Dan bukan saja sekadar advertisement tulis-tulis dekat tu, dia ada juga buku dia ada dia punya presentation dia, ada academician dia dan sebagainya. Jadi kita lihat dananya yang cukup banyak, luar biasa, dan power politikalnya cukup luar biasa ini, menyebabkan kita rasa ini kita kena tengok dia siapa, macam mana dia boleh kuat begitu. Kalau pertubuhan biasa ni, persatuan ni, tak ada duit masalah dia. Yang ni duitnya luar biasa, political power luar biasa WEF ni. Maka kita pun tengok siapa sebenarnya yang bagi power, siapa sebenarnya yang bagi dana kepada WEF. Ini penting. Sebab orang yang berkuasa dan orang yang bagi dana pada WEF ini, maka dialah sebenarnya pemilik WEF. Siapa dia? Maka kita tengok dalam Wikipedia contohnya, kita boleh kaji, kita tengok sinilah, ataupun dalam website WEF, kita akan tengok di sini siapa yang funding WEF. The World Economic Forum is primarily funded by its 1,000 member companies. Jadi rupa-rupanya yang taja WEF ni adalah company, syarikat. Maknanya WEF ni boleh bekerja, boleh buat macam-macam, boleh panggil political parties, boleh panggil political leaders, boleh panggil all the leaders, termasuk religion leaders, termasuklah orang-orang berpengaruh, influencer, shaker, orang yang boleh menggegar dunia, orang yang boleh mempengaruhi dunia, dia boleh bawa masuk, rupa-rupanya funded, dia diberikan dana oleh 1,000 ahli dia, syarikat-syarikat yang besar. Jadi maknanya kita nampak, maknanya yang bagi dana kat dia tu ialah syarikat yang besar. Dan kita dah boleh nampak sikit. Sebelum ni kita nampak macam WEF ni milik orang tertentu, milik orang, kita kata bukan NGO, macam NGO. Macam NGO gitu, pertubuhan, dia pertubuhan je, ataupun macam pertubuhan kerajaan ke apa kan. Tapi dia bukan pertubuhan kerajaan. WEF ni bukan pertubuhan kerajaan, dia NGO ataupun pertubuhan organisation. Jadi bila kita tengok siapa funding dia, siapa yang bagi duit kat dia yang banyak tu, tak habis-habis duit tu, rupanya ialah dia ada ahlinya tu ada 1,000 company yang besar-besar, company yang besar-besar. Dan kita boleh dapatkan senarai company itu dalam website dia. Boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tengoklah Dan di antara ahli-ahli WEF ini adalah company-company besar, dan hampir semua company besar yang kita terfikir semua di dalam tu. Company besar lah. Macam kita syarikat kecil-kecil, Maidin tak ada dalam tu. Maidin kecil je. Besar lagi ni nak sebut. Jadi company-company besar yang ada, dan kebanyakannya berkaitan dengan Zionis. Kebanyakannya. Ataupun hampir semua. Antaranya Facebook. Facebook yang kita guna ni And Goldman Sachs. Ini memang confirm Yahudi. Walmart dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat WEF ini, World Economic Forum ini, dibiaya oleh company-company besar. Company-company besar ni yang memang betul-betul profit oriented ini, maka apakah yang company ini dapat? Apa yang company ini dapat? Takkan dia bagi duit tu dia tak dapat apa-apa. Company bukan individu. Kalau individu Haji Bakhil ke contohnya, dia bagi derma bagi pihak dia tak ada nak apa-apa. Tak, ni company. Company mean apa? Maksudnya apa? Maksudnya company tu maksudnya ialah business.
Bisnes. Maka contohnya kalau kita jadi ahli kelab pimpong, maka kita pun bayar yuran pada kelab pimpong tu. Apa yang kita dapat? Kita boleh main pimpong, ada mejanya, ada batnya, dia ada bola, ada semua sekali, tempat main semua cukup, ada maintenance-nya. Ataupun kita ahli kelab golf, kelab golf, kita boleh main dekat padang golf, ada maintenance, bayar mahal, katakanlah RM20,000 yuran setahun, RM100,000 setahun kelab golf, macam kan. Jadi apa kita dapat? Kita boleh main dekat padang tu yang di maintenance, jaga elok sebagainya. Kita ada pertandingan, kita boleh sertai, kita boleh jumpa kawan-kawan members yang kaya-kaya juga. Jadi ada kepentingan. Maknanya bila kita jadi members, kita akan dijaga oleh kelab tersebut sesuai dengan apa yang kita nak. Kalau kita kelab golf, dapatlah facility golf. Kalau kita kelab pimpong, dapatlah facility pimpong. Kalau kita kelab bola sepak, dapatlah kepentingan bola sepak. Jadi kita tidak akan membayar yuran membership tu untuk kepentingan orang lain. Kita bayar pada kelab golf, kemudian duit tu diguna untuk orang lain. Tak ada, kalau company tak ada. Itu bukan budayanya. Jadi kita lihat, tentulah apabila WEF ini dibiaya oleh company-company besar yang ada di dunia ini, yang dikuasai oleh elite group, 0.003% daripada penduduk dunia ni, elite group daripada company yang besar-besar ni, maka sudah tentulah WEF ni akan memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada dia punya ahli dia tu. Ahli itu. Jadi sebab itulah kita lihat, bila kita kaji balik, depan tadi tersurat cantik, tersurat semua cantik, tapi yang tersirat di belakangnya tu, siapa yang fund, siapa yang memberi dana kepada WEF ini, kita dapatnya kan adalah antara company-company dan orang-orang yang powerful dan profitable companies, company-company yang besar dari seluruh dunia. Syarikat-syarikat yang kita pernah dengar, pasti kita tahu dia ni macam mana. Contohnya ialah Amazon. Amazon ni kan dia mempunyai masalah berlaku kejam kepada dia punya pekerja dia. Sampai kalau delivery dia tu contohnya, sampai peringkat dia tak bagi rehat. Terpaksa terkenal dengan pekerja dia tu, terkenal dengan buang air kecil tu di dalam botol. Tak sempat nak pergi bathroom, pergi tandas, tak sempat. Begitu juga antara syarikat-syarikat yang besar seperti Nestle yang telah secara jelas menyatakan di Amerika bahawa dalam pengumuman dia tu, di tempat-tempat Nestle ni, dia ada tempat-tempat koko, coklat. Dia tanam coklat, tempat-tempat tu, dan dia menggunakan kaedah perhambaan Nestle. Kita tak pernah dengar ni kat Malaysia. Tapi kat tempat Afrika, kat mana yang dikuasai itu, mereka pun telah pernah didakwa dan mengaku bahawa mereka ada menggunakan kaedah apa dia panggil perhambaan. Begitu juga antara syarikat-syarikat yang besar ialah base system. BAE, base system. Yang mana base system ini adalah merupakan syarikat yang membuat senjata peperangan. Dia buat senjata, dia jual senjata kepada teroris, dia jual senjata kepada negara-negara terkenal. Billions of arms around the world dia telah menjual. Ini antara syarikat-syarikat dia. Dan termasuk jugalah dia menjual senjata kepada Saudi yang telah menyerang Yaman, yang membunuh ribuan rakyat yang tidak berdosa. Jadi dia juga ada syarikat-syarikat dalam tu yang besar, antaranya Apple pun ada dalam tu, yang mana dia seolah-olahnya mahu menunjukkan bahawa dia environmental friendly kan, syarikat Apple. Tetapi pada masa yang sama, dia terpaksa pasang net dekat bangunan dia sebab tekanan yang diberi kepada pekerja dia, sampai ada yang ramai yang nak bunuh diri. Tidak berperi kemanusiaan. Begitu juga syarikat-syarikat yang besar seperti Chevron, minyak daripada Amerika, yang mana dia telah syarikat yang telah dituduh, didakwa
kerana telah menipu banyak kali dan telah melanggar hak-hak kemanusiaan. Jadi banyak lagi lah. Kita boleh tengok dalam senarai dia di website dia, bagaimana lebih daripada 1,000 syarikat yang telah menjadi pendana kepada WEF ini. Kita boleh tengok sendiri. Dan inilah yang digambarkan sebagai partner kepada WEF. Jadi sekiranya syarikat-syarikat besar dan powerful ini kan menjadi pemberi dana kepada WEF yang bergerak untuk buat Great Reset tadi, the Great Reset tadi, adakah kita melihat syarikat-syarikat yang hanya mementingkan keuntungan, profit untuk mereka, walaupun terpaksa dia menggadaikan manusia sebagai human, hak-hak dia, menggadaikan alam sekitar contohnya. Jadi adakah mereka yang menjadi syarikat-syarikat yang memberi dana kepada WEF ini, yang mementingkan keuntungan, profit ini, kan, walaupun dunia akan hancur, manusia akan hancur, kan, akan memberikan kebaikan kepada manusia sejagat? Ini soalan. Ini soalan dia. Kan, mereka ini terkenal dengan syarikat-syarikat yang melihat manusia sebagai komoditi, sebagai barang dagangan. Dia tak melihat manusia sebagai manusia, sebagai yang mempunyai jiwa. Tapi dia melihat manusia sebagai barang-barang dagangan yang boleh diperlakukan macam-macam. Ini syarikat yang besar-besar. Dia tidak melihat manusia sebagai makhluk yang patut dihormati. Pekerja dia sampai Amazon, sampai nak rehat pun tak boleh, kena bekerja ikut jam dia, sampai akan terpaksa kencing dalam botol. Nestle menggunakan sistem perhambaan di tempat-tempat ladang dia, contoh. Jadi benda ni mata dedah dah banyak lah, kan. Jadi kita lihat, adakah syarikat-syarikat besar ini yang di belakangnya tu juga ada Zionis, yang kita tahu, yang kita buat kajian juga, kita tahu, adakah syarikat ini akan membawa keuntungan, kebaikan kan, kepada dunia ini dan kepada rakyat jelata, orang biasa macam kita yang bukan ahli kepada WEF. Jadi WEF ni sebenarnya apa? Apa sebenarnya? WEF ni sebenarnya adalah PR kepada syarikat-syarikat besar tadi. Dia merupakan public relation. Dia nak mengiklankan sesuatu, dia menjadi branding sesuatu, dia nak brandkan sesuatu, dia nak perkenalkan sesuatu kepada dunia. Tentang apa? Tentang apa yang dia nak buat, Great Reset, yang sebenarnya di belakangnya ada elite group, yang di belakang jadi syarikat-syarikat besar yang hanya mementingkan kepentingan profit dia sahaja. Jadi di sinilah kita lihat, sekiranya kita merasakan bahawa kita perlu mengikuti plan Great Reset ini, maka sudah tentulah kita sebenarnya mengikuti plan kepada syarikat-syarikat besar yang ada di belakang tadi, yang sebenarnya mahu menguasai dunia seluruhnya secara total. Ini dari sudut ekonomi. Ekonomi. Dari sudut lain belum lagi. Mungkin malam esok atau mungkin dari sudut lain pula. Jadi dari sudut ekonomi sahaja, kita melihat sebenarnya tak kira lah yang dinamakan digital currency ke, yang dinamakan sebagai trading, world trading, dinamakan sebagai universal allowances, universal funding, sebagai whatever yang dibuat tu, kan, maka itu di belakangnya ada orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan, iaitu jumlah mereka 0.003% daripada penduduk dunia, yang sekarang ini telah menguasai 60% kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. 60% of the wealth datang daripada 0.003% ini, dan mereka lah sebenarnya yang ada di belakang World Economic Forum. Jadi kalau kita melihat yang ini, nampak bagus. Dia kata apa? Kita nak bagi keadilan, fairer outcomes, dia kata. Kita nak to steer fairer outcome. Nampak macam bagus. Nampak macam nak supaya equality, semua orang kaya, semua orang sama. Tidak ada orang yang mengatasi orang lain, menzalimi orang lain. Tetapi apabila kita melihat apa
apa yang ada dalam struktur mereka, structure mereka di dalamnya, maka kita lihat rupa-rupanya dipegang oleh elite group. Dari World Economic Forum ini sebenarnya dipegang oleh elite group. Kita kena kaji yang ini, tengok. Ini kita tak sebut lagi yang dalam lagi, di belakang, siapa belakang company-company ni pula. Siapa yang menguasai company-company ni? Keluarga mana yang menguasai company besar ni? Itu kita tak tengok lagi dalam. Dalam lagi kita nampak. Maka in short, secara ringkasnya kita mengatakan bahawa sesungguhnya kan Great Reset yang mereka rancang itu adalah merupakan langkah untuk kan menjadikan elite group yang jumlahnya 0.003%, yang kita yakin di belakang itu ada jaringan yang lebih besar, iaitu jaringan di kalangan mereka yang ingin menguasai dunia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia telah memberikan tangguh kepada iblis supaya iblis ni boleh bertaubat. Tiba-tiba iblis kata apa? Aku akan datang ke depan, belakang, kanan dan kiri hamba-hamba kamu supaya dia menyesatkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah, yang tersurat nampak cantik, yang tersirat rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Kita nak sebut gitu. Maknanya ini adalah perancangan jahat sebenarnya. Tapi kita tak nampak, ramai tak nampak ni. Kita masih lagi nak kata itu semua tu baik, syarikat yang baik. Cuba tengok syarikat tu. Samalah juga dengan apa namanya WHO, samalah. Siapa belakang WHO? Jadi para ulama sekalian, para alim ulama, saya menyerulah supaya tengok sikit belakang siapa. Sebab Allah gambarkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kamu akan dapati tidak akan henti-henti mereka memerangi kamu. Jadi bila kata perang ni yuqatilunakum ini, maknanya perang ni al-harbu tu khud'ah, iaitu merupakan tipu daya, tipu helah. Jadi maknanya dia mesti nak nampak baiklah depan. Kalau depan front tu nampak tak baik, orang tak pergilah. Jadi rupanya WEF ni adalah tukang promosi kepada golongan-golongan elit di belakangnya. Dia jadi PR sahaja. PR ni apa? Public relation. Yang buat promosi, apa promosi produk dia? Produk dia ialah Great Reset untuk ekonomi. Ada lagi lain, saya sebut ekonomi je malam ni. Jadi bila kita tengok betul-betul yang ini, kita kaji balik, nampak rupanya ada. Sebab itu saya minta anak-anak muda daripada Parti Bangsa Malaysia tengok semulalah. Nak Great Reset 2030 ni, sebenarnya Great Reset ni siapa yang nak ni? Kita tak cerita lagi revolusi 4.0, nanti saya cerita nanti. InsyaAllah kita akan cerita. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada malam ni kita faham bahawa Allah yang kata, apa yang Allah sebut itu benar, maha benar, iaitu kita sebenarnya sedang diserang oleh mereka dari semua sudut, termasuklah sudut ekonomi. Sebab itulah kita kena kurangkan liability, kurangkan beban yang ada pada kita hari ini. Kurangkan hutang. Kalau boleh jangan hutang. Kalau nak hutang, kan hutang dengan orang yang boleh kita percayalah. Jangan ambil hutang ada nanti kita jadi kita jadi dia punya hamba-hamba dia tu. InsyaAllah. Cuci kuil dapat pahala. Cuci kuil ni saya rasa ni ustaz-ustaz lain dah sentuh ni tentang nak cuci kuil apa sebagainya kan. Saya tak payah sentuh lah. Nak sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah Taala kan, bahawa di akhir-akhir zaman ini kita akan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan, dan kesusahan yang besar bila ekonomi kita diserang. Dan kemudian selepas daripada kita faham tentang Great Reset ini, belakangnya rupanya adalah merupakan golongan elit, merupakan syarikat-syarikat besar yang kejam, syarikat yang hanya mementingkan keuntungan. Maka kita tahulah hala tuju dia ke mana. Hala tujunya ke mana kita dapat tahu. Kalau tidak kita ingat biasa je. Tak ada apa ni, bagus ni government ni. WEF bukan government. WEF ni yang sponsor dia tu ialah company elite group yang besar. Jadi kita boleh tengok dalam website sini, kita boleh tengok, kita boleh siasat, kita tengok balik, dan kita dapati ini adalah hala tuju dia. Baik.
Jadi bagaimana kita ingin melihat lagi akan perkara yang dilakukan, saya sebut yang pertama sekali dia akan menggunakan ekonomi, dan kemudian selepas itu banyak ujian kita nombor satu ni ekonomi. Ekonomi ni kita akan dikepung dengan ekonomi yang di Great Reset ni. Kita akan dikepung. Jadi macam mana penyelesaiannya, strateginya, mungkin saya tak pastilah sesuai tak sesuai nak cerita dekat FB ni kan. Sebab bila sebut strategi ni kita tak boleh nak open sangat kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya pun dah mula perasan kan, ada di kalangan ceramah-ceramah saya yang sudah mula di-delete. Mula delete secara senyap-senyap. Secara senyap-senyap daripada FB. Jadi saya minta tuan-tuan kalau apa namanya ceramah-ceramah tu siapa nak simpanlah. Save cepat-cepat sebelum di-delete kan. Sebab saya perasan ada banyak dah mula di-delete. Mula di-delete. Yang baru-baru yang cerita-cerita benda macam seperti ni kan, dia akan delete. Jadi kita cuba ni lah. Jadi pada malam ni saya cuma cerita pada tuan-tuan dan 3 poin besar. Yang pertama sekali kita mestilah berhati-hati nak melihat sesuatu, jangan dengan yang tersurat je, tengok dengan yang tersirat sekali. Nombor satu. Dan untuk melihat yang tersirat tadi itu, maka hendaklah kita melihat yang pertama sekali dengan ayat Quran, apa yang Allah sebut tentang sekitar. Kita kena pandai melihat dengan menggunakan Quran, panduan daripada Al-Quran, panduan daripada hadis Nabi, dan kemudian kita cuba kaitkan dengan musuh-musuh tadi. Yang ketiga tuan-tuan, untuk kita melihat Great Reset ini, maka kita tanya dua soalan. Soalan pertama, siapa di belakangnya? Siapa di belakangnya? Siapa di belakangnya? Yang kedua, kita nak tengok siapa dapat untung, dapat manfaat sekiranya Great Reset ini dilaksanakan. Maka kita dapati yang pertama, di belakangnya adalah WEF. WEF ni di belakangnya itu siapa? Adalah syarikat-syarikat besar, 1000 syarikat besar ahlinya yang memberi dana kepada WEF ini untuk bergerak, dan mereka ni adalah terdiri daripada 0.0003 elite group yang ada di atas muka bumi ini, yang rupanya nak menguasai dunia. Dia nak kontrol kita ni, lebih teruk lagi. Sekarang ni dah kontrol dah, nak kontrol lebih teruk lagi. Itu yang mereka buat. Jadi siapa keuntungan daripada kita ke? Keuntungan tak dapat pada rakyat, takkan dapat kepada orang yang bukan ahli WEF. Takkan dapat kepada ahli WEF. Tak dapat. Dia akan pergi kepada mereka. Jadi sebab itulah insya-Allah mudah-mudahan kita faham. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, sentiasa kita doa supaya Allah memberikan kita peluang untuk menyampaikan maklumat dan dakwah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengenaan Great Reset ini, tapi kita akan pergi kepada ekonomi. Kita akan tambung sikit ekonomi nanti, kemudian kita akan pergi kepada environment. Apa yang mereka rancang untuk environment. Sebenarnya environment ni apa matlamat dia? Ni banjir ni apa matlamat? Macam mana dibuat? Saya dah cerita sebahagiannya, dan kemudian lepas tu kita akan pergi kepada society, ataupun kita akan pergi kepada manusia pula. Maksudnya Great Reset ni 3 impact besar. Pertama ekonomi, yang kedua environment, yang ketiga ialah manusia. So 3 perkara ini dikontrol, maka dia akan kontrol dunia semua sekali. Dan di situlah bila manusia dalam kesusahan, ekonominya susah, environmentnya susah, dia kehidupan tak boleh berjalan dengan baik, kemudian kehidupan sebagai manusia pun tak boleh dikontrol, maka pasal itulah Dajjal akan keluar. Kemuncaknya Dajjal akan keluar. Ini yang digambarkan oleh mereka yang mengkaji. Apa ni kita kata, ulama-ulama yang mengkaji. Ulama yang tak mengkaji, saya minta maaf lah, janganlah komen apa-apa, kaji dulu baru boleh komen. InsyaAllah itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan kelemahan kita, ampunkan dosa kita, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Aku di qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebenarnya saya ada cerita pasal kebangkitan siang tadi. Cuba tengoklah siapa yang terlepas. Ada satu kuliah pagi tadi, subuh tadi, berkenaan kebangkitan, berkenaan dengan ayat hadis Nabi, innallaha yab'asu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan daripada umat ini ala ra'sin kulli mi'atas sanah, di atas setiap 100 tahun yang pertama, man yujaddidu laha dinaha, iaitu mereka yang akan mentajdidkan agama. Saya dah cerita sikit hakikat kebangkitan, macam mana nak bangkit, ataupun keperluan untuk bangkit tadi dalam kuliah yang pagi tadi. Sebab saya ada perjumpaan dengan kawan-kawan, so kita buat sekali lah pagi-pagi.
So siapa yang ada masa lagi ni, cuba tengok pagi kita, insya-Allah, mudah-mudahan akan ada satu kebaikan. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika al-karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik وتأهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شاعتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.